Saya nak buka puasa di mana Ustaz Rifki dia pandai murai kupas kakak macam. Saya pun rasa nak tiru dia. Dia cerita tuan-tuan, semalam saya tertarik Ustaz. Dia cerita sikit lagi Ustaz. Romantik dia kata. Ustaz cerita lagi lah. Romantik, buka puasa tu dia tu membukakan kepada isteri. Potong orang jadi isteri Ustaz Rifki. Dia suapkan. Allah romantik dia Ustaz Rifki. Isteri dia suapkan pula. Jemaah tengok, geli. Ustaz bercakap ni, Ustaz tak apa dah 37 umur, saya 73. Macam mana nak suap Ustaz? Saya kata, jangan risau. Rasulullah SAW suap isterinya Saudah, 82 umur isteri. Ini romantik dalam Islam. Kasih sayang dalam bulan Ramadan rancang. Apa doa kita kepada Allah? Semua ini tuan-tuan, bila ada perancangan kejayaan selepas Ramadan tu ada, hasil selepas Ramadan tu ada. Disitulah bila kita nampak umat Islam pada hari ini perancangan untuk masuk bulan Ramadan untuk berpuasa tak lengkap. Bila tak lengkap, dia nampak orang ramai. Oh, awal Ramadan ni semangat. Mana tempat semangat awal Ramadan ni. Oh, tarawih. Oh, kita tarawih. Tengok hari pertama puasa surau kat luar tu tak cukup. Hari pertama puasa semangat. Kita buat suatu perkara umat Islam pada hari ini. Buat suatu perkara dengan semangat, bukan dengan iman. Bukan lahir daripada dalaman, dengan semangat. Oh, jom. Oh, hari pertama tak boleh lah, nak tarawih. Hari pertama penuh semangat. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Iman semangat. Hari kedua separuh kurang sikit. Hari ketiga separuh kurang banyak. Betul, sini betul. Sama-sama je lah. Bukan saya mengatakan sini sama, tempat saya sama. Hari keempat, hari kelima imam sini Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sebab apa ramai. Ini dah Allah SWT. Apalah jemaah ni. Ini kita, perancangan kita tak apa semua. Ini kita tak nampak apa yang ada dalam tarawih itu sendiri. Sebab itulah umat Islam hari bila dia tidak ada perancangan betul, dia pilih yang paling ringan. Di Syria saya cerita dekat-dekat, aku kata menyindir pula. Di Syria, kita belajar di Syria dulu, Salwa pun belajar Syria. Di Syria dia ada masjid-masjid Jami' Al-Umawi. Tuan-tuan masjid ni 3 masjid je. Sebenarnya bukan Masya Allah, tapi tembakan tak kena di masjid dia tak tembak. Beberapa hancur Syria, tuan-tuan doa lah untuk umat Islam di Syria. Masjid 3 ekar bangunan masjid saja. Ada tuan-tuan yang pernah pergi ziarah Syria, mesti ziarah Masjid Umawi. Masjid Umawi ni zaman sebelum Islam lagi, dia jadi gereja. Lepas tu pemerintahan Islam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas tu Yazid bin Muawiyah, dia tukarkan gereja tu kepada masjid. Jadi masjid besar, masjid beberapa kali kena kebakaran masjid. Masjid yang besar 3 ekar ni, dia buat tarawih ni 3 jemaah. Saya cerita untuk apa? Saya cerita ni untuk jalan dulu, untuk dapat pelajaran aja lah. Namun nanti Masjid Nurul Hidayah ada 3 jemaah pula, banyak habislah kita. Kita dah tak ramai buat 3 jemaah pula, habislah kita. Masjid Muawiyah, Masjid Umawi 3 jemaah ni ramai. Dia yang ruang utama dalam tu, ruang utama dalam dia buat macam kita kat Malaysia. Ayat-ayat lazim dia baca. 20 rakaat dia baca buat ayat lazim. Tapi dia semayang 20 rakaat Ustaz. Dalam masjid ada kubur makam Nabi Zakaria. Tuan-tuan pergi sana, sekarang tak payah pergi lagi lah. Lepas dia amal kita pergilah. Kubur Nabi, 2 orang Nabi. Itu makam. Yang satu Nabi Hud, makam Nabi Hud, dan kubur Nabi Zakaria dalam masjid itu. Dalam yang tengah ni, imam baca ayat lazim. Fatihah ayat lazim. Al-Muttakatsur. Dia tahan masjid luar tu dalam 4-5 sab lah. Ramai lah 4-5 sab. Yang hujung sebelah kanan sana dia ada ruangan bilik. Satu bilik tu Syekh Ayyub Al-Ansari nama dia. Ini keturunan Rasulullah, Syekh Ayyub Al-Ansari. Suara dia kalau tuan-tuan dengar, Masya Allah, rasa tenang hati kita dengar. Tapi dia mengharamkan orang rakam suara dia. Ini Syekh Ayyub. Dia takut dia ada riak, dia haram. Kalau dia tahu, dia kata saya tak reda orang rakam suara saya. Orang yang cukup, tuan-tuan tengok muka dia rasa sejuk hati. Ini orang-orang saleh. Tengok muka sejuk hati. Tengok muka Ustaz Anwar yang sejuk hati kita. Tengok muka Ustaz Rifki sejuk hati kita. Orang saleh. Jadi Ustaz Rifki kata sebab ada aircon sejuk hati. Tak ada aircon panas hati. Perempuan sebelah luar sana ada aircon
Rekod. Alhamdulillah sejuk hati kita sebab rekod. Jadi ruangan sebelah tu satu Jumaat lah sementara. Syekh Ayyub Al-Ansari dia baca satu juzuk tu malam. Dia baca rumah tenang, Masya Allah ramai lah, hampir penuh. Terutama malam 27, bila kita siap solat tu, dia anugerahkan kita boleh cium janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada duduk dalam kaca tu. Dalam kaca, ini milik dia. Dia keturunan Rasulullah Al-Hasani, ya, daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, keturunan dia. Jadi itu ramai, Alhamdulillah. Dia baca 30 juzuk. Tapi ruangan sebelah kiri tu ada satu Jumaat lagi. Yang ini yang nak ceritakan. Dia panggil Masjid Express. Kita lah pelajar Malaysia lah panggil Masjid Express. Biar betul-betul tuan. Saya nak ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, apa bunyi ramai tu. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Dia ada Ar-Rahman. Dah rukuk dah, tak sempat apa. Kena taklid dah. Tak payah mazhab Syafi'i dah hari ni. Aku mazhab apa, tak kira. Sebab kalau baca Fatihah, sujud kedua kita tak habis lagi. Rakam baju tu. Allahu Akbar ya. Wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 'allama al-Quran. Allahu Akbar. Laju tu, tapi sini jangan buat kalau buat sini habis. Bukan makmum, imam pun sesak apa juga. Ramai. Bila buat rekah ramai. Yang menggunakan ruangan tu pelajar Malaysia. Malas pula tu. Ustaz Anwar duduk depan sekali. Tak luar. Saya duduk belakang sikit dah. Ini kita bila balik rumah tuan-tuan, awak sembahyang mana? Tanya. Oh, saya sembahyang Masjid Express. Ada setengah dia panggil Masjid Rahman, Masjid Ibadur Rahman. Cantik nama. Oh, habis berapa? Awak sebenarnya habis berapa? 9.20. Oh, lambat. Masjid Express 9 minit dah habis dah. Kita belum nak cepat dalam bulan Ramadan. Sebab kita tak faham apa dalam bulan Ramadan. Tapi dia buat alternatif tu untuk orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang tak mampu. Dia ada orang yang tak mampu tapi nak tarawih juga, yang cepat nak kerja, yang tua. Itu tujuan dia. Tapi yang perlukan tu umur 21 pelajar-pelajar. Yang ni dah balik ceramah di Malaysia sedap ni. Allah kena semayang, kena rajin apa semua. Kita rupanya baca Express, kaki Express belaka ni. Tuan-tuan semua, bila keadaan itu, keadaan kita berlomba je. Mana masjid yang ringkas? Yang dah ringkas 20 rakaat baca ringkas, kita pula ringkas pula buat 8 pula. Daripada 20 kita pilih 28. Macam mana tuan-tuan buat ringkas kali pun orang nak 8 juga. Yang mana nak ni? Yang tak faham apa yang ada dalam bulan Ramadan, Ustaz. Sebab itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang faham, dia akan tenang. Masuk Ramadan inilah peluang untuk saya cuci balik, untuk saya bersih balik minyak hitam. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan sampai ke Ramadan kan, daripada gaya nak sampai ke Ramadan semula tu banyak dosa, tuan-tuan. Banyak benda tangan kita menyentuh benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak buat? Inilah Ramadan, peluang untuk kita bersihkan semua. Masuk kawash, masuk semua ni. Masuk bersihkan dosa-dosa kita. Tapi nak bersih macam mana? Kalau masuk kawash tu basuh gitu-gitu je. Dalam kita tak sedut ke semua. Kapet kita dah setahun tak basuh, tak sedut pula. Habislah tuan-tuan semua. Ini hati, soal hati kita. Sebab itulah Ramadan peluang utama untuk sahabat-sahabat. Dia jadikan bulan ini bulan untuk dia bersih jiwa betul. Lepas daripada Ramadan, barulah kebersihan-kebersihan yang ada dalam bulan Ramadan dia boleh bawa ke luar Ramadan. Sebab apa? Dia amal betul. Percayalah. Dan itu disebut-sebutkan dalam mana-mana kitab. Percayalah bahawa orang-orang yang tak bersedia untuk masuk bulan Ramadan, orang-orang yang tak benar-benar berada, tak jadikan dirinya sebagai Ramadan juga dalam bulan Ramadan, maka dia tidak akan bawa amalan Ramadan ke selepas Ramadan. Bahkan dalam bulan Ramadan pun dah tinggalkan. 3 hari pertama, 4 hari pertama penuh masjid, tengah-tengah tu tak ada. Lepas tu mula cari, mulai untuk Lailatul Qadar.
Malam ni 21 kita pergi masjid, esok 22 tak payah pergi masjid, 23 kita pergi masjid. Apa yang kita pergi sebab kita nakkan betul-betul. Tak salah kita nakkan itu, nakkan itu. Tetapi tuan-tuan semua, apabila seorang menteri, seorang Perdana Menteri, seorang raja, seorang hebat, bila dia arahkan suatu perkara, dia tengok pekerja dia tengok rakyat dia, tengok yang dia ikhlas tak dengan dia. Ikhlas datang. Kalau yang ni datang, dia kata tak apalah, awak semua kerja seminggu tu 5 hari, potong-potong pupuk seminggu 5 hari je buat kerja. Maka dia perhatikan, tengok ada dari kalangan rakyat dia tu datang, kerjanya yang dapat gaji 5 hari je, tapi dia datang seminggu 7 hari. Apa perasaan tuanku? Apa perasaan seorang yang jadi pemimpin? Dia akan bangga dengan orang. Datang tengok biasa, pada kerja tak ada, dia dah ikhlas datang. Tuan-tuan puan, itulah yang bahkan lebih dari kita mukakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala minta yang ni, sepatutnya kita jangan kurang-kurangkan, tapi kita kena penuhkan, kita kena buat betul. Maka di situ dia akan datangnya kesan selepas daripada Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan selepas Ramadan kita akan jadi orang-orang yang mengamalkan dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Kita dah bersedia sebelum Ramadan ni. Perkara ni kalau kita bercakap dalam bulan Ramadan, dia tak menjadi. Sebelum Ramadan kita buat persiapan, dalam Ramadan kita amalkan, lepas Ramadan insya-Allah benda itu akan berterusan insya-Allah. Allah Taala amin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Razali bin Harun di atas penjelasan beliau tentang sebelum daripada kita masuk ke bulan Ramadan. Yang penting saudara ialah kita menyambut Ramadan tersebut ataupun kita menghayati Ramadan. Betapa besarnya Ramadan ini. Orang yang zaman dahulu mereka itu gembira bila mana masuk bulan Ramadan, sehingga mereka itu bercita-cita untuk mati di bulan Ramadan. Kerana 30 hari Ramadan tersebut sebut saja di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya, semuanya tawaran-tawaran cukup hebat. Kita sekian bila mana ditawarkan satu projek kepada kita, mengapa kita tidak teringin dan untuk masuk tawaran Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata, "Ud'uni astajib lakum." Di bulan Ramadan Allah Taala buka siang dan malam untuk kita mustajab, untuk kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Hebat ini akan menerima doa kita. Jadi sekian kita sebagai fuqara ila Allah, orang yang miskin, orang berhajat kepada Allah Taala ini, sepatutnya kita berikan peluang masa secukup-cukupnya untuk kita memohon apa sahaja hajat kita, dan khususnya supaya Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Saya kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Rifqi bin Maidin. Ustaz, kita sekarang ini dah hampir di bulan Sya'ban dan kita akan masuk bulan Ramadan insya-Allah Ustaz. Ya, pernah satu ketika Rasulullah SAW